Semasa Perang Dunia II, persidangan berprofil tinggi adalah diadakan di London, tempat para pegawai membincangkan misi yang akan datang untuk mengangkut seorang Jerman yang dicuri kapal selam yang mengandungi uranium dari Congo, Belgium ke New York untuk projek Manhattan. Atas permintaan General Mice, misi ditugaskan kepada sekumpulan pejuang penentang Jerman, diketuai oleh Stan. Stan dan pasukannya kini menetap di sebuah kem di Flanders, tempat mereka sering membawa masuk askar Jerman, dan membunuh mereka sebagai membalas dendam atas jenayah Nazi. Anak perempuan Stan, Nadine, juga merupakan salah seorang ahli kumpulan, tetapi dia tidak pernah dipanggil untuk mengambil bahagian dalam pertempuran. Keadaan ini membuatnya kecewa dengan Stan, seperti yang dia fikirkan oleh Stan dia kurang berdaya saing, tetapi teman lelakinya Philip meyakinkannya bahawa dia hanya mahu melindunginya. Semasa berbual, dia menunjukkan peluru khas kepadanya, yang dia cuba tembak, tetapi terkejut melihat kesan buruknya. Stan, yang terkenal sebagai seorang pemimpin yang berani, sering mengalami mimpi ngeri tentang masa dia ditawan oleh askar Jerman, yang membunuh isterinya di hadapannya, dan menyeksanya untuk mendapatkan maklumat tentang rakan sejenayahnya. Semasa menjaganya, Nadine bercakap dengannya tentang ibunya dan abangnya Louis, yang dia rasa berada di Perancis, seperti yang diceritakan oleh Stan, tetapi dia sentiasa menukar topik. Pada suatu hari, kumpulan itu didatangi oleh pejuang penentangan yang lain, yang memberitahu mereka tentang misi maut mengangkut uranium ke AS. Selepas menerima lamaran, kumpulan itu tiba di Congo, tempat mereka disambut oleh Kapten Mice. Semasa taklimat awal tentang misi itu, Mice memberitahu mereka bahawa uranium yang perlu mereka angkut, akan digunakan untuk membina bom yang begitu kuat, sehingga dapat memusnahkan bandar dalam masa beberapa saat. Selepas menerangkan misi, dia memberitahu kumpulan bahawa mereka hanya mempunyai 3 minggu untuk belajar cara mengendalikan kapal selam, kerana mereka tidak boleh mengambil risiko membawa mana-mana orang yang Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Tidak diperlukan ke dalam kapal. Kemudian, atas permintaan Kapten Mice, seorang tentera laut Jerman Kapten Franz dibawa masuk untuk mengajar kumpulan tentang kapal selam. Stan enggan mengembara bersamanya, tetapi Mice meyakinkannya dia, mengatakan mereka tidak boleh melakukannya tanpa bantuan Franz. Semasa Franz memulakan latihan mereka, dia memberitahu mereka bot itu dilengkapi dengan torpedo, tetapi mereka tidak dibenarkan menembaknya, kerana misi itu semata-mata tertumpu pada pengangkutan, bukannya pertempuran. Dia kemudian memberi mereka lawatan mengelilingi kapal selam, menunjukkan kepada mereka petak yang berbeza. Selepas lawatan, Kapten Mice menugaskan pekerjaan yang berbeza kepada kumpulan, kecuali Nadine. Apabila dia menyoal Stan tentang perkara itu, dia mendedahkannya tidak akan menemani mereka dalam misi itu, dan perlu kembali menaiki bot mengangkut uranium ke kapal selam. Walaupun dia tidak mahu berundur, dan berdebat dengannya mengenai keputusannya, Stan tidak mahu membawanya ke misi bunuh diri ini. Selepas mendapat taklimat awal daripada Franz, mereka akhirnya berjaya menghidupkan enjin buat kali pertama. Keesokan paginya, bot tiba, dan kumpulan mula mengalihkan kotak uranium ke kapal selam, manakala Nadine bersiap sedia untuk beredar. Werner menangkap isyarat di radio, dan mendengar mesej daripada kapal lain, mengetahui bahawa tentera laut Jerman berada di kawasan itu. Dia bergegas keluar untuk memaklumkan kumpulan itu, yang turut melihat kapal menghampiri mereka. Merasakan serangan yang akan datang, Mice meminta kumpulan itu membawa kapal selam ke dalam perairan yang dalam, kerana mereka tidak mempunyai masa untuk berlatih lagi. Walaupun Mice pada mulanya memberitahu Franz bahawa mereka akan melakukannya biarkan dia pergi selepas latihan, mereka kini tidak boleh mengambil risiko perlahan. Dia memaksa Franz untuk ikut dengannya, tetapi dia mula bertarung dengan Mice kerana mengetahui misi itu hampir mustahil untuk dicapai. Sementara itu, Stan mendengar mesej lain, menyedari kapal sedang merancang serangan. Dia bergegas ke geladak untuk meminta kapten bot segera pergi. Tidak lama kemudian, mereka mendengar bunyi tembakan, dan mendapati bahawa Franz telah membunuh Kapten Mice. Berang, Stan berniat untuk membunuhnya sebagai membalas dendam, tetapi Werner berhenti dia, dengan mengatakan bahawa mereka masih memerlukan bantuannya, kerana tiada seorang pun daripada mereka tahu cara untuk memandu. Stan meninggalkan petak dan terserempak dengan Nadine, dan memberitahunya, dia akan melakukannya tinggal di atas kapal kerana bot sudah pergi.
Sementara itu, ahli kumpulan mula turun, tetapi ketahui bahawa lelaki Afrika, jengah, yang datang menaiki bot juga tertinggal di dalam kapal selam. Fons tidak mahu membawanya bersama mereka, tetapi terpaksa menerima kehadirannya. Mereka segera menghidupkan enjin, sementara Stan memaksa Kapten Franz untuk membantu mereka, yang tidak mahu menurutinya. Ketika Tama dan Kelis cuba membuka tali pinggang utama, jengah membantu mereka dalam kerja, dan berkawan dengan mereka. Selepas melihat kapal masih jauh daripada mereka, mereka menyelam kapal selam itu ke dalam laut, tetapi air mula menitis masuk. Franz cuba membantu mereka, tetapi mendapati sukar untuk bekerja dengan garinya. Dia meminta Stan untuk lepaskan mereka, tetapi dia menolak, mengatakan dia tidak mempercayainya langsung. Sebuah pesawat Jerman juga mula mencari kapal selam itu, tetapi tidak dapat melihatnya, kerana mereka telah tenggelam dalam air. Semasa menggunakan bilik air, Tama menekan injap yang salah, dan mereka menghadapi masalah, selepas air mula masuk. Franz bergegas ke bilik mandi dan mula bergaduh dengannya, seperti bateri betul-betul di bawah, dan boleh rosak jika mereka tidak mengawal air dalam masa. Kebimbangannya terbukti benar, dan mereka terpaksa tampil ke permukaan, untuk mengepam air keluar dari kapal selam. Pesawat melihat mereka, tetapi pergi tanpa serangan. Semasa mereka tertanya-tanya mengenainya, Franz memberitahu mereka bahawa dia akan mengawasi mereka, dan hanya akan menyerang apabila mereka akan turun semula, kerana kapal selam menyelam adalah sasaran mudah. Werner berpendapat mereka harus kekal di permukaan, sehingga pesawat kehabisan bahan api, tetapi Franz berkata ia adalah mustahil, kerana juruterbang mungkin telah memanggil untuk membuat sandaran. Atas cadangannya, mereka mula menyelam masuk semula, tetapi Stan kekal digeladak dan menembak jatuh pesawat itu baru sahaja hendak menyerang. Pada waktu malam, Stan mengalami mimpi ngeri lagi, teringat bagaimana askar membunuh anak kecilnya Louis, dengan menenggelamkannya dalam air, dan dia boleh tidak berbuat apa-apa untuknya kerana rantainya. Ia membuatkan dia menyedari ketidakselesaan Franz garinya, dan dia berfikir tentang menanggalkannya, tetapi mengubah fikirannya. Selepas mendapati Philip tidak hadir di tapak, Kapten Franz pergi mencarinya, untuk membawanya kembali ke tempat kerjanya, tetapi mendapati dia tidur bersama Nadine. Semasa dia bercakap dengan mereka, Stan datang. Walaupun Franz cuba mengalih perhatiannya daripada mereka, dia melihat mereka dan mula memukul Philip bangun. Apabila Nadine campur tangan, dia memintanya menjauhi Philip, sehingga mereka berkahwin. Selepas mendengarnya, dia memutuskan untuk mengahwini Philip serta-merta dan memanggil semua orang untuk menyertainya. Mereka semua berkumpul di geladak, tempat Franz memulakan majlis perkahwinan, tetapi Philip teragak-agak untuk meneruskan tanpa Stan. Sebelum dia boleh memutuskan apa-apa, majlis itu terganggu, semasa Stan memberi amaran kepada mereka tentang kapal, dan semua orang terpaksa bergegas masuk semula. Melihat Nadine kecewa dengannya, Philip cuba menjelaskan kedudukannya dan meyakinkannya bahawa mereka akan berkahwin, sebaik sahaja mereka duduk di es. Semasa bercakap dengannya, dia berkongsi rancangannya untuk perkenalkan dia kepada ibunya di Perancis, tetapi Philip mula menangis, kerana dia tahu tentangnya kematian ibu dan abang. Nadine terkejut mendengar perkara ini, kerana Stan tidak pernah memberitahunya tentang perkara itu, tetapi Philip berkata dia melakukannya, kerana dia tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melihat dia hancur. Sementara itu, Werner memberi amaran kepada kumpulan itu tentang torpedo menghampiri yang ditembakkan oleh Jerman, tetapi nasib baik, ia terlepas sasaran dan mereka bertahan. Franz mengarahkan mereka untuk mematikan enjin, dan mengekalkan kesunyian sepenuhnya di atas kapal, supaya mereka tidak akan dikesan oleh kapal di atasnya. Dia juga menghantar Van Praag dan Kelis, untuk menyediakan torpedo untuk serangan balas ke atas kapal. Mereka menyediakan torpedo itu, tetapi kaki Van Praag terhantuk olehnya semasa kemalangan. Selepas membawanya keluar dengan bantuan jengah, mereka menembak torpedo, tetapi kapal selam itu dilanggar oleh yang lain torpedo, yang meluncur di permukaannya. Torpedo yang dilepaskan oleh mereka dengan jayanya memusnahkan kapal, tetapi mereka juga menghadapi impak yang teruk, disebabkan kedekatan mereka dengan kapal. Pendorongan rosak, tetapi mereka berjaya mengawal keadaan. Semasa mereka meraikannya, mereka dimaklumkan tentang Van Praag, dan bergegas kepadanya. Selepas melihat kecederaan parahnya, Stan mengetahui tiada cara lain, melainkan memotong kakinya untuk menyelamatkan nyawanya.
Dia meminta Fons melakukannya, tetapi dia enggan, berkata jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat bersemuka dengan Van lagi. Melihat mereka bertengkar dan mengetahui mereka tidak mempunyai pilihan lain, mereka membuat dia mabuk, dan Werner memotong kakinya. Ketika semua orang duduk di sisinya dalam kesedihan, Stan berkongsi minuman dengan Kapten Franz, dan memberikan kunci garinya, tetapi berkata dia hanya melakukannya itu, supaya dia boleh membantu mereka dalam menjalankan enjin. Melihat dia kecewa tentang Van, Franz cuba menenangkan dia, mengatakan ia adalah perlu untuk menyelamatkan nyawanya. Stan memberitahunya, Van adalah pemain bola sepak yang bersemangat pemain, tetapi kini dia tidak akan dapat bermain lagi. Atas soalan Stan tentang kegairahannya, Franz memberitahunya bahawa dia sentiasa menjadi askar, tetapi berkata dia tidak pernah memilih pihak, mendedahkan dia tidak bersama Nazi atas pilihannya sendiri. Kapal-kapal Jerman tiba berhampiran kapal selam. Kapten mereka menghantar mesej meminta mereka mengenal pasti diri mereka. Atas arahan Stan, Franz bercakap dengannya, memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Tentera Laut Jerman. Dia memberitahu mereka bahawa mereka mengalami masalah teknikal pada kapal selam itu dan sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Sebagai balasan, Kapten menawarkan untuk menghantar mekanik. Walaupun Franz mengatakan mereka berjaya mengawalnya, tetapi bersetuju menerima bantuannya, seperti yang ditegaskannya. Stan mula bergaduh dengannya, tetapi Franz menjelaskannya, dengan memberitahunya jika dia tidak melakukannya, mereka mungkin curiga tentang mereka. Apabila tentera dari kapal lain tiba, Franz memberitahu mereka bahawa mereka melanggar lombong, tetapi menjemput mereka untuk minum, dengan mengatakan isu itu sudah selesai sekarang. Semasa mereka minum, Kapten memberitahu Franz tentang kapal selam yang mencurigakan mengangkut uranium, tetapi dia menukar subjek dengan bergurau mengenainya. Van bangun, dan mula menjerit selepas melihat kakinya. Orang Jerman berasa cemas, tetapi Franz memberitahu mereka bahawa ia adalah salah seorang tentera mereka, yang telah dilanggar dalam kemalangan. Kapten menghantar salah seorang tenteranya untuk pergi memeriksanya, tetapi dia tidak lama kemudian mengetahui bahawa mereka bukan tentera Jerman. Apabila dia memberi amaran kepada pasukannya tentang mereka, pergaduhan seterusnya membunuh Werner dan Van Praag. Kapten juga membidik Stan, tetapi ditembak oleh Franz. Melihat mereka terdiam tentang gerak isyaratnya, dia memberitahu mereka bahawa dia menyedari kekejaman Jerman, dan tidak mahu mereka menguasai uranium, kerana mengetahui ia mungkin menyebabkan kemusnahan besar-besaran. Atas cadangannya, mereka bersiap sedia untuk meninggalkan kawasan itu, tetapi askar di kapal lain mendapat curiga terhadap mereka. Apabila mengetahui bahawa mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengelak mereka, Stan menghantar Nadine ke tembak kapal itu. Dia sampai ke geladak, dan dengan menggunakan peluru yang sama yang diberikan Philip kepadanya sebelum ini, berjaya memusnahkan kapal itu. Mereka juga mendapat masalah kerana serpihannya melanggar kapal selam, dan Stan cedera. Air mula membanjiri masuk, jadi mereka ditutup pintu di bahagian bawah. Semua orang bergegas masuk, tetapi tangan Tammy tersangkut, dan mereka terpaksa meninggalkannya untuk lemas. Ahli pergi ke kawasan utama, tetapi ini masa Nadine terkunci di luar, kerana marin tenggelam ke dasar laut. Melihat dia terperangkap, Franz menghantar mesej ke tingkat atas, memaklumkan Stan tentang dia. Walaupun dia sendiri cedera, dia bergegas menyelamatkan anak perempuannya. Dia berenang ke bahagian belakang marin, tetapi air naik di atas kepala Nadine. Kumpulan itu kehilangan harapan untuk menyelamatkannya, tetapi Stan tiba, dan berjaya membawanya masuk, di mana mereka hampir tidak berjaya menyelamatkan nyawanya. Apabila mereka menghantar mesej ke bilik enjin, untuk memaklumkan Fons tentang keselamatannya, dia memeluk jengah kegembiraannya, dan akhirnya menerimanya. Mengetahui tidak ada cara lain untuk mendapatkannya kapal selam ke permukaan semula, Franz pergi dan berenang ke bilik enjin, untuk menghidupkannya secara manual. Sementara itu, Stan yang cedera memberikan cincin perkahwinan kepada Philip, sementara memintanya untuk menjaga anak perempuannya. Franz berjaya memulakan kapal selam, tetapi kehilangan nyawanya dalam perjuangan, manakala Stan tunduk kepada kecederaannya, ketika mereka hampir tiba di New York. 4 tahun kemudian, ahli yang tinggal kelis, jengah, Fons, Nadine dan Philip, bersama anak lelaki mereka kini tinggal di Miami.
Radio itu mengumumkan bahawa kerajaan AS telah mengerahkan bom atom di Hiroshima dan menemui senjata pemusnah besar-besaran yang baru. Tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda.